KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga, maka pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun dalam rancangan kaunselor anda Didik TV KPM dalam slot kerohanian. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, anda bersama dengan saya pada hari ini, Abdul Muiz bin Muhammad Rusli, seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang disayangi Allah dan dicintai Nabi. Hari ini kita nak bercerita tentang satu perkara, iaitu berkenaan dengan PKP, hikmah PKP dan bagaimana cara untuk kita menjemput pahala ke rumah kita, sama seperti hari-hari biasa kita beribadat di masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, apabila kita bercerita tentang PKP ataupun kita menyebut tentang PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, saya yakin dan pasti ramai antara kita mungkin terkesan dengan PKP. Mungkin ada yang rasa PKP ini menyusahkan, mungkin ada juga merasakan bahawa PKP ini melemahkan, mungkin ada juga yang merasakan bahawa PKP ini telah meragut kesenangan hidup mereka, apa yang telah mereka bina selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi, benar tuan-tuan dan puan-puan, mungkin bukan tuan-tuan dan puan-puan sahaja, malah saya sendiri pun sangat terkesan dengan PKP ini, terutamanya apabila fizikal dan mental kita rasa sangat penat apabila kita berada di rumah kan. Nak sebut rumah ni tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang duduk di kampung mungkin keadaannya tidak seperti ini. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab mereka yang berada di kampung, rumah mereka atas tanah dan mungkin juga ada laman. Petang-petang mereka boleh bermain-main bersama keluarga kan. Petang-petang mereka boleh bercucuk tanam. Kalau dekat rumah ada bendang, mereka boleh mengail ikan pada waktu petang. Sebab itu semua dalam satu kawasan rumah mereka. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pula mereka yang duduk di taman, kan terkepung dengan pagar, besar itulah rumah mereka, itulah syurga mereka. Itu okey lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana pula mereka yang duduk di rumah bertingkat, duduk pula di tingkat yang ke-30, nun tinggi di sana tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, berapa ribu persegi itulah rumah mereka. Kalau besar, besarlah syurga mereka. Kalau kecil, kecillah syurga mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan pasti apabila kita terkurung, apabila kita diikat dengan peraturan yang sangat ketat, saya yakin dan pasti akan berlakunya orang kata apa, gangguan dari segi mental dan fizikal itu. Para penonton yang disayangi sekalian, apabila bercerita tentang PKP, masalah mental, masalah fizikal ini, ada antara kita yang cuba untuk merangkut nyawa sendiri dengan tangan mereka sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini kita tengok banyak sangat kes yang muncul di dada akhbar dan juga di kaca televisyen, bercerita tentang satu demi satu kes bunuh diri. Tuan-tuan dan puan-puan, benar kan? Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui mati. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, biarlah mati kita itu dengan mati yang bermaruah, mati yang betul-betul mati, bukan kerana kita sendiri yang meregut nyawa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang disayangi Allah dan dicintai Nabi, apabila kita bercerita tentang PKP, suka untuk saya sebut ini adalah merupakan ujian buat kita. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Saya teringat kepada satu cerita berkenaan dengan seorang kawan saya. Dia kehilangan ibu dan ayah selang 2-3 minggu tuan-tuan dan puan-puan. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana coronavirus disease 2019 ataupun sebut sebagai COVID-19.
Bayangkan tuan-tuan dan puan, kan apabila menghantar ibu dan ayahnya ke tanah perkuburan. Ni adik-beradik ni ada dekat tepi kiri kanan ni, saudara mara, anak buah dan sebagainya. Tetapi mereka tak boleh berjumpa tuan-tuan dan puan, tak boleh berpeluk, tak boleh bercium, tak boleh nak meluahkan rasa kesedihan itu bersama. Hanya sekadar buat peluk tubuh, kemudian menangislah sendirian melihat ibu dan ayah ditanam di dalam kubur. Tak boleh pula nak disambut, nak peluk cium buat kali terakhir. Tuan-tuan dan puan, itulah namanya ujian, kan? Itulah namanya ujian. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, hikmah kepada ujian itu akhirnya apa? Akhirnya tuan-tuan dan puan, iman kita akan meningkat. Benar tuan-tuan dan puan, nak menyebut tentang ujian, nak menyebut tentang dugaan yang Allah beri, ini sekadar sebut tu memang mudah, kan? Tetapi bagaimana pula sekiranya kita yang diuji, kan? Apabila kata apa, sebelum ini kita ada pekerjaan yang bagus, kita ada rumah yang besar, kita ada kereta yang banyak, tiba-tiba diuji dengan PKP ini, diuji dengan COVID ini, satu persatu harta kita terpaksa dijual kerana untuk meneruskan kehidupan kita. Benar tuan-tuan dan puan, kan? Saya sendiri pun kalau saya diuji begitu, saya sendiri tak terbayang bagaimana cara untuk saya menempuhi ujian itu. Tetapi para penonton yang disayangi Allah dan dicintai Nabi, tuan-tuan dan puan, tanda sayangnya Allah kepada kita, Allah sebut dalam Al-Quran apa dia? Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan seseorang itu kecuali dengan apa yang termampu oleh dirinya. Saya harap sangat kalau kita diuji, kan, kita amalkan 3B. Apa dia 3B? Yang pertama tuan-tuan dan puan, kita berdoa. Yang kedua, kita berusaha. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan, kita bagi tahu orang. Berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bantulah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah, janganlah kau timpakan ujian ini dengan ujian yang berat sampai aku tak terdaya ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha. Selagi mana kita mampu untuk kita berusaha, selagi mana terdaya untuk kita berusaha untuk mengubah kehidupan kita, kita cuba. Seandainya berusaha itu sudah tidak mampu lagi oleh kudrat kita, maka akhir sekali tuan-tuan dan puan, berilah tahu orang, carilah orang untuk luahkan perasaan, carilah orang untuk bantuan, apa orang kata, dari segi mental dan fizikal, dan carilah orang, berilah tahu orang untuk bantu sekiranya kita memerlukan. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah pastikan kita redha, sabar dan tabah menempuhi ujian ini, insya-Allah. Penamatnya apa dia? Kita akan dinaikkan darjat keimanan kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang disayangi Allah dan dicintai Nabi, suka untuk saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan, kalau boleh, kita lihat PKP ini seperti dengan mata lebah. Kenapa saya katakan mata lebah? Kerana lebah ini akan melihat benda-benda yang menarik, benda-benda yang baik, benda-benda yang orang kata apa, memberi manfaat. Jangan melihat PKP ini seperti mata lalat, kerana lalat itu melihat kepada kekotoran, suatu benda yang busuk, suatu benda yang membawa kemudaratan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kalau kita lihat PKP ini sebagai satu ujian, satu orang kata apa, perkara yang memberi kebaikan pada kita, yes, itulah yang akan kita nampak, itulah yang akan kita bawa pulang. Tuan-tuan dan puan, tahun lepas sewaktu PKP 1.0, saya teringat lagi, kan, waktu itu kita berada di rumah, kan, kita mengajar anak-anak dan sebagainya. Saya lihat tuan-tuan dan puan, barulah saya tersedar yang anak saya waktu itu umur 6 tahun, nak masuk ke tahun 1, masih belum pandai membaca tuan-tuan dan puan. Astaghfirullahalazim. Dari situ tuan-tuan dan puan, kami lihat ini adalah merupakan satu peluang kepada kami untuk mendidik, untuk mengajar, untuk mengasuh anak-anak kami membaca. Biarlah anak-anak itu pandai membaca hasil daripada didikan kami. Kami cuba, kami usaha tuan-tuan dan puan. Dalam pada masa yang sama, kami tetap meminta bantuan guru lain untuk mengajar anak-anak kami. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hari ini mereka dah boleh mula membaca. PKP ini
ini memberi peluang dan ruang kepada kita untuk melihat sendiri bagaimana anak-anak kita membesar. Kan? Bagaimana anak kita kali pertama menyebut ayah, bagaimana anak-anak kita kali pertama menyebut mama, ibu, mak. Kan? Bukankah itu suatu benda yang Allahu Akbar, satu nikmat yang mungkin kita takkan dapat lagi tuan-tuan dan puan. Tak dapat kita ulang lagi. Yang kita tahu anak-anak kita dah pandai berjalan. Kita ambil anak kita dekat rumah pengasuh, tahu-tahu anak-anak kita dah pandai berjalan. Subhanallah, hebatnya anak kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita sendirilah yang akan nampak mereka berjalan sewaktu PKP ini. Bukankah itu satu perkara yang sangat menarik tuan-tuan dan puan? Nampak tak? Itu antara hikmah awal. Tuan-tuan dan puan, saya teringat kata seorang ustaz, katanya apa? Kalau boleh kan anak-anak kita yang belum pandai mengaji ini, biarlah mereka belajar mengaji terutamanya surah Al-Fatihah daripada lisan, daripada mulut, daripada tangan kita sendiri. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan, surah Al-Fatihah ini adalah antara surah yang akan mereka guna sampailah mereka mati nanti. Kita dapat pahala. Dia buat kita dapat pahala. Kita buat orang yang mengajar kita dapat pahala. Seronok kan? Subhanallah. Itu adalah merupakan satu kelebihan PKP. Kemudian tuan-tuan dan puan, kalaulah kita ni biasa pergi ke masjid, kan kita ni antara orang yang hati terpaut dengan masjid, kan selalu nak pergi solat berjemaah, selalu nak dengar kuliah, selalu nak belajar agama dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, para penonton sekalian, mengapa tidak kita jadikan rumah kita ini sebagai surau ataupun madrasah? Kalau biasa kita solat berjemaah di masjid dan surau, kenapa tidak kita buat solat berjemaah itu di rumah kita? Kita jadi imam, anak-anak jadi makmum, isteri jadi makmum, kemudian anak pula melaungkan azan. Subhanallah tuan-tuan dan puan, seronok kan? Sangat seronok kan? Ya betul tuan-tuan dan puan, betul. Bila duduk di rumah ni kan, bila nak menghadap PDPR ni, saya yakin dan pasti dia sangat mengganggu emosi ibu bapa kan, mak ayah dan sebagainya. Itulah namanya hikmah apabila anak-anak itu dapat membesar depan mata kita. Tambahan pula tuan-tuan dan puan, bil elektrik akan meningkat sebab sikit-sikit cas. Belum lagi makan kan, makan sekejap habis. Sebab apa? Sikit-sikit makan kan, bukan makan sikit-sikit, sekali makan tu dia habis semua tuan-tuan dan puan. Itulah antaranya bagaimana kita nak menarik pahala itu masuk ke rumah kita pada musim PKP ini. Itulah namanya hikmah tuan-tuan dan puan. Itulah namanya hikmah. Dalam pada masa yang sama, kita ajar anak-anak kita buat kerja rumah. Kalau kita berniaga tuan-tuan dan puan secara dalam talian, ajak juga anak-anak kita buat kerja yang sama. Tunjukkan mereka bagaimana kesusahan kita sebagai ibu dan bapa mencari rezeki untuk anak-anak. Subhanallah, itu adalah merupakan satu pengajaran yang berharga buat mereka. Betul tak tuan-tuan dan puan? Nampak tak bagaimana PKP ini sebenarnya banyak mengandungi hikmah? Kan? Kalau kita lihat dengan mata lebah, kita akan nampak segala kebaikan dan keindahan. Tetapi tuan-tuan dan puan, kalau kita melihat dengan mata lalat, itulah kekotoran yang akan sentiasa kita kenang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan, saya selalu tanya anak murid saya kata dekat mereka, pelajar-pelajar sekalian, murid-murid sekalian, kan, mana yang lebih mudah? Nak buat pahala ke nak buat dosa? Ramai antara mereka yang kata, cikgu, nak buat dosa ni sangat mudah kan. Ada juga yang kata nak buat pahala yang mudah, tapi tak ramai. Ada juga yang kata tak tahulah kan, apa-apa pun aku tak tahu kan. Okey, baik para penonton sekalian, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan yang berada di rumah sekarang ni, saya nak tanya, mana yang lebih mudah? Buat pahala ke buat dosa? Cuba jawab. Saya bagi tuan-tuan dan puan 10 saat untuk jawab. Okey, dah habis. Apa jawapannya? Tuan yang sedang tonton tu. Pahala. Okey. Puan pula yang di belakang sana. Dosa. Okey. Adik-adik yang dekat depan tu. Tak tahu. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Sama macam mana murid saya cakap kan. Baik, apabila kita tanya kan, nak buat pahala ke nak buat dosa yang lebih mudah? Okey, baik. Kalau kita cuba balik ingat dari sejak kita awal bangun tidur sampailah kita nak tidur balik. Kita tengok banyak pahala ke banyak dosa? Jom sama-sama kita singkap. Baik, ni waktu bangun tidur ni kan, bangun tidur, kita bangun daripada tidur, kita menguap.
Bangun tidur, kita tutup mulut. Sunnah Nabi, subhanallah. Kita buat sunnah Nabi, dapat pahala ke tidak? Masya Allah, tabarakallah, dapat pahala tuan-tuan dan puan. Bangun tidur terus dapat pahala, subhanallah. Kan? Okey, katakan. Lap muka juga sunnah Nabi, tuan-tuan dan puan. Dapat pahala tak? Subhanallah, dapat pahala. Kan? Dah 2 pahala kita buat. Okey, katakan. Dah siap menguap, tutup muka, lap muka dan sebagainya, kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pahala tak tuan-tuan dan puan? Pahala. Mana dosanya? Bangun pagi terus dapat pahala tuan-tuan dan puan. Okey, kita bangun pagi itu untuk apa? Untuk solat subuh. Nampak tak tuan-tuan puan? Niat nak solat subuh je dah dapat pahala tuan-tuan dan puan. Niat je dah dapat pahala. Belum buat lagi. Niat aja dah dapat pahala. Masya Allah, dah 4 pahala kita dapat. Okey, katakan. Kita siap-siap, kita nak masuk ke bilik air, kita pakai towel, kita masuk ke bilik air, kaki kanan ke kiri? Kanan ke kiri? Cepat jawab. Bagus, kaki kiri. Masuk kaki kiri, kan? Kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pahala tak? Masya Allah, kaki kiri melangkah dapat pahala, baca doa dapat pahala tuan-tuan dan puan. Sesiapa yang menunaikan solat 2 rakaat sebelum solat subuh, pahalanya apa dia? Pahalanya ialah lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallahu akbar tuan-tuan dan puan. Nampak tak? 2 solat sunat rakaat, 2 rakaat solat sunat saja tuan-tuan dan puan. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kadang-kadang kita tertanya tuan-tuan dan puan, kita tertanya-tanya, kenapa benda yang mudah Allah bagi pahala yang berganda-ganda, kan? Yang kadang-kadang kita sendiri tak, Allahu Akbar, kenapa macam ni punya besar pahala yang Allah bagi? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Betul, solat sunat 2 rakaat itu sangat mudah, kan? Kalau kita buat cepat pun paling tidak 2 minit siap. 2 minit siap tuan-tuan dan puan, 2 minit siap. Kenapa Allah bagi solat sunat 2 rakaat itu, kan, pahalanya besar? Walaupun solat sunat sahaja, kecil sahaja, ringan sahaja, tetapi Masya Allah, tabarakallah, pahalanya besar. Sebab Allah tahu manusia takkan buat punya. Manusia susah nak buat. Bukan tuan-tuan dan puan, saya sendiri tuan-tuan dan puan pun sama juga, memang susah nak buat. Okey, katakan Nabi suruh kita beristighfar berapa kali tuan-tuan dan puan sehari? Nabi sebut 70 kali je, kan? Nabi sebut istighfarlah 70 kali, kan? Bila kita istighfar 70 kali tuan-tuan dan puan, kita tertanya-tanya, kan? Kenapa Nabi suruh 70 kali? Mudah sangat 70 kali. Kenapa Nabi suruh buat 70 kali? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan yang sedang menonton, yang dekat belakang sana, yang dekat tu, kan? Berapa ramai antara kita yang melazimi istighfar sebanyak 70 kali? Tuan ada? Tuan belakang sana, puan ada? Adik ada? Saya? Tak ada. Paling tidak 15 kali saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 3 kali angkat tangan doa. 3 kali 5, 15 kali saja tuan-tuan dan puan. Nabi suruh berapa kali? 70 kali. Nampak tak? Walaupun mudah saja Nabi buat 70 kali, tetapi kita sendiri tak mampu tuan-tuan dan puan. Baik para penonton yang dikasihi Allah dan dicintai Nabi, saya dah kongsi banyak daripada awal tadi, kan, berkenaan dengan hikmah PKP. Bagaimana kalau kita melihat PKP itu dari mata lebah, dan bagaimana pula kalau kita melihat PKP itu dari mata lalat. Dan tuan-tuan dan puan, saya dikongsikan juga kepada tuan-tuan dan puan bagaimana cara untuk kita jemput pahala ke rumah kita, sama seperti kita raih pahala di masjid, di surau dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, sempena dengan PKP ni, ya, saya tahu tuan-tuan dan puan, kita akan rasa terbeban, kita akan rasa berat, kita akan rasa derita. Tetapi tuan-tuan dan puan, insya-Allah itulah namanya ujian. Sekiranya kita melepasi ujian itu, Allah kata, aku akan naikkan iman kamu apabila kamu diuji. Jadi tuan-puan, terimalah dengan hati yang redha. Mudah-mudahan Allah akan berikan ganjaran pahala dan naikkan darjat kita. Allah murahkan rezeki kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KPM